Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah hari ini kumpulan kami akan membentangkan mengenai prinsip-prinsip etika perubatan ataupun bioetika dalam Islam. Sebelum itu, nama saya adalah Ahmad Fikril Hakim bin Muhammad Zabidi bernama matrik 17 BI 01152. Apa itu bioetika Islam? Seperti yang kita tahu, bioetika ini adalah perkara tentang etika dalam perubatan. Jadi bila kita kata tentang bioetika Islam, maksudnya merujuk kepada sisi pandang Islam dalam isu yang berkaitan etika dalam perubatan. Itu je. Ia adalah cabang dari syariah yang berpaksikan kepada Quran, Sunnah, Ijma' dan Qiyas. Oleh itu, ia mestilah selari dengan maqasid syariah yang 5. Apa yang 5 ni? Yang 5 ni adalah pertama sekali menjaga agama, hifzuddin. Lepas tu menjaga nyawa, hifzun nafs. Yang ketiga, menjaga akal. Seterusnya, menjaga keturunan ataupun maruah. Yang kelima adalah menjaga harta. Okey. Terusnya kita tengok kepada tujuan perubatan Islam. Al-Izzuddin Abdul Salam bin Abdul Salam ataupun yang terkenal dengan gelaran Sultanul Ulama, dalam bukunya Qawaid al-Ahkam menyatakan tujuan perubatan adalah seperti tujuan syariah, iaitu untuk mendatangkan maslahat bagi manusia dengan membawa keselamatan dan kesihatan kepada mereka dan memelihara mereka dari mudarat, kecederaan dan penyakit sebanyak yang boleh. Kemudian beliau menyambung lagi, beliau dengan menyatakan bahawa tujuan ubatan adalah untuk memelihara kesihatan ataupun memulihkannya dan juga untuk menghilang kesakitan atau mengurangkannya. Menurut beliau, untuk mencapai tujuan ini mungkin menjadi perlu kepada pesakit untuk terima mudarat yang sedikit untuk menghilangkan mudarat yang lebih banyak, ataupun hilang sedikit manfaat untuk dapatkan manfaat yang lebih banyak. Seterusnya, prinsip utama perubatan Islam. Prinsip yang pertama adalah pemeliharaan ke atas kesucian nyawa manusia ataupun sanctity of human life. Dalam Quran ada ayat yang bermaksud sesiapa yang menyelamatkan satu nyawa manusia seolah-olah dia menyelamatkan seluruh kemanusiaan. Ada juga ayat yang sebut siapa yang membunuh seorang manusia seolah-olah dia telah membunuh seluruh manusia. Ini menunjukkan bahawa nyawa manusia ini adalah bernilai tinggi di sisi agama kita. Seterusnya adalah penekanan atas kepentingan mencari rawatan. Islam memang kalau kita sakit, Islam memang suruh kita cari rawatan, jangan biarkan. Ini sabda Nabi SAW, carilah rawatan kerana Allah SWT tidak mencipta penyakit yang tiada padanya ubat. Nama saya Muhammad Usaini bin Cik Mahdi, nombor matrik 17 BI 01131. Dalam etika perubatan Islam adalah amat penting untuk menitik beratkan kaedah fiqhiyah dalam mencapai tujuan maqasid syariah. Ada 5 kaedah. Yang pertama, al-umum bimaqasidiha, iaitu suatu perbuatan itu bersandarkan kepada niat. Kaedah ini diambil daripada hadis Nabi, iaitu sesungguhnya setiap amalan itu dimulai dengan niat dan sesungguhnya ke atas setiap orang itu dibalas berdasarkan niat mereka. Jadi dalam bidang perubatan, setiap perbuatan untuk mengobati penyakit mestilah bersandarkan kepada niat yang baik. Bukannya niat yang boleh membawa kepada kemudaratan kepada pesakit. Contohnya Ituwanisya merupakan satu perbuatan yang dimulai dengan niat yang tidak baik dan ianya haram di sisi Islam kerana ia melanggar maqasid syariah itu, iaitu dalam pemeliharaan nyawa. Dan yang kedua adalah al-yakin la yuzalu bi asyak, iaitu keyakinan tidak dihilangkan dengan syak. Kaedah di atas diambil daripada salah satu kaedah fiqh. Antara lain ialah tanggungjawab apabila dibina atas keyakinan ia tidak terlepas kecuali dengan yakin, dan tidak boleh ada hujah berdasarkan kemungkinan. Tetapi dalam bidang perubatan ini tidak dapat dicapai standard ataupun kepastian yang mutlak, kerana setiap rawatan dalam bidang perubatan ini adalah bersandarkan kepada keseimbangan kebarangkalian. Jadi sentiasa ada diagnosis yang baru yang dianggap sentiasa berubah dan perlu dievaluasi ketika muncul maklumat yang baru. Walaupun begitu, prinsip la yuzalu bi asyak ni
menegaskan sesuatu yang tidak pasti itu tidak dapat membatalkan sesuatu yang sudah pasti. Tapi dalam prosedur perbuatan ini dipertimbangkan, dibenarkan, melainkan ada bukti ataupun dalil yang membuktikan larangan pengharamannya, yang menunjukkan kepada pengharamannya. Okey, seterusnya adalah al-masyaqqatu tajlibu at-taysir, itu kesusahan disertai dengan kemudahan. Treatment yang diberikan kepada pesakit mestilah bertujuan untuk mengobati penyakit, bukannya memberikan kesakitan yang sama tahapnya kepada pesakit. Ada satu kaedah fiqh yang bunyi tidak ada kemudaratan dan tidak boleh memudaratkan orang lain dalam kes pemberian ubat-ubatan yang akan memberikan side effect. Keutamaan akan menghilangkan sakit yang dialami didahulukan daripada side effect yang akan timbul kemudian, dengan syarat manfaat melebihi keburukan dalam hal ini. Contohnya juga pemandulan haram di sisi Islam, tapi melainkan mudarat daripada melahirkan adalah lebih besar, maka apa-apa rawatan yang terlarang dibenarkan jika dapat menyelamatkan nyawa seseorang pesakit. Dan kaedah yang seterusnya adalah al-darari yuzal. Al-darari yuzal itu bahaya yang harus dihilangkan. Kaedah ini diambil daripada salah satu kaedah fiqh dalam syariah. Setiap kesakitan yang dialami haruslah dihilangkan dengan cara-cara yang sesuai. Tapi dua kaedah fiqh berbunyi bahaya tidak dapat dihilangkan dengan bahaya serupa, dan juga bahaya yang lebih berat boleh dihindari dengan menumpuh bahaya yang lebih ringan. Jadi jika pesakit itu memerlukan pembedahan bagi mengobati penyakit yang dialaminya, maka ini harus selagi mana pembedahan itu terbukti dapat menyelamatkan nyawa pesakit. Hal ini kerana kemudaratan disebabkan pembedahan ke atas badan pesakit lebih kecil jika dibandingkan dengan kesakitan yang dialaminya. Jadi dalam penelitian keadaan ini adalah penting dalam medical treatment dalam mengobati pesakit agar hukum syarak dipatuhi. Dan yang seterusnya adalah al-adah al-muhakkamah. Al-adah mahkamah itu ialah adat itu diakui sebagai sumber hukum. Adat dalam keadaan ini bukanlah adat seperti mana adat Melayu, tapi adat yang berkaitan dengan yang dipraktikkan oleh satu komuniti seperti doktor. Contoh yang jelas dalam hal ini adalah sebelum organ transplantation atau penanaman organ dilaksanakan, beberapa ulama melarang pemindahan organ dari satu badan ke satu badan yang lain yang dengan bersandarkan kepada hadis riwayat Tirmizi yang bermaksud siapa yang mematahkan tulang seseorang yang telah meninggal dunia, maka seolah-olah dia telah mematahkan tulang semasa orang itu masih hidup. Maka pemindahan organ yang memerlukan pembedahan ke atas orang yang masih hidup, adapun yang telah meninggal dunia adalah dilarang. Tapi apabila bidang perubatan berkembang luas dan pemindahan organ amat penting dalam menyelamatkan nyawa pesakit, maka ini diharuskan dengan beberapa syarat yang tertentu. Antaranya ialah mendapatkan persetujuan ataupun konsen daripada tuan punya badan dan juga wali ya sekiranya dia telah meninggal dunia, dan ia dilakukan dengan cara yang terhormat. Oleh itu dapat difahami secara ringkas bahawa adat yang semakin berubah menjadi dalil atau hujah dalam suatu hukum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Afiqullah bin Azhar. Nombor metrik 18BI01010. Kita akan pergi kepada pendekatan 4 prinsip dalam bioetika Islamik. Yang pertama adalah beneficence, iaitu kemurahan hati untuk membantu dan juga memberikan kebajikan kepada seseorang. Seorang doktor mestilah menjaga 5 anggota dirinya hanya untuk kebajikan dan menghilangkan mudarat. Yang kedua adalah non-maleficence, iaitu tidak membahayakan dan juga tidak memberikan kemudaratan ataupun bertujuan jahat, selari dengan kaedah fiqh iaitu ad-darar la yuzal. Ibnu Qudamah radhiyallahu anha berkata, seorang doktor yang tidak memiliki kualifikasi tetapi tetap memilih untuk merawat dan melampaui batas adalah berdosa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah justice, iaitu keadilan. Keadilan amatlah digalakkan di dalam Islam. Yang keempat adalah autonomi. Islam tidak membenarkan seseorang hak secara mutlak untuk mengikut kehendaknya. Sebaliknya, menyediakan panduan yang holistik dalam segenap aspek kehidupan berpandukan sunnah Nabi SAW. Seterusnya kita akan pergi kepada isu-isu perubatan menurut perspektif Islam. Yang pertama iaitu pembedahan menurut fiqh Islam. Hukum pembedahan adalah dibolehkan. Kita pergi kepada syarat pembedahan yang dibolehkan, iaitu pembedahan yang diperlukan oleh si pesakit. Si pesakit atau penjaganya memberi keizinan untuk melakukan pembedahan tersebut. Seterusnya iaitu orang yang merawat mempunyai kelayakan untuk melakukan pembedahan yang dijalankannya itu. Contohnya seperti seorang doktor yang bertauliah. Seterusnya iaitu orang yang merawat berkeyakinan atau mempunyai sangkaan yang kuat mampu mencapai matlamat pembedahan yang dilakukannya itu. Seterusnya ialah
tidak terdapat alternatif lain yang kurang berisiko dari pembedahan yang dilakukan itu. Pembedahan tersebut boleh membawa kemaslahatan kepada pesakit. Pembedahan itu tidak membawa sebarang kemudaratan kepada pesakit. Tujuan pembedahan itu mestilah tujuan yang diharuskan oleh syarak. Seterusnya kita akan pergi kepada jenis-jenis pembedahan. Jenis-jenis pembedahan ini ada dua, iaitu pembedahan yang harus dan juga pembedahan yang haram. Kita pergi yang pertama, itu pembedahan harus. Apa itu pembedahan yang harus? Iaitu yang pertama ialah pembedahan bagi kes kritikal, iaitu kes-kes yang wajib dan juga memerlukan rawatan yang segera. Yang kedua ialah pembedahan untuk menghilangkan kecacatan. Yang ketiga, pembedahan untuk menghilangkan penyakit, iaitu sama ada yang sedang dialami atau yang dijangka akan berlaku. Yang keempat adalah pembedahan bersalin. Yang kelima adalah pembedahan berkhatan. Yang keenam, pembedahan mayat. Untuk periksa sama ada bayi di dalam mayat tersebut, dan juga untuk tujuan pelajaran, dan juga untuk tahu punca kematian tersebut, seperti yang dilakukan oleh pihak-pihak forensik untuk tengok macam mana dia punya punca kematian tersebut. Dan yang terakhir sekali adalah pembedahan untuk pastikan status jantina, sama ada orang tersebut tu lelaki ataupun wanita, ataupun dia ni seorang yang khunsa. Seterusnya kita pergi kepada pembedahan yang haram. Pembedahan yang haram adalah pembedahan kosmetik, mengubah wajah. Dari segi Islam, daripada segi Islam, mengubah wajah ini adalah diharamkan. Dan yang kedua adalah pembedahan menukar jantina, yang mana seseorang wanita ingin menjadi seseorang lelaki, manakala seseorang lelaki ingin menjadi seseorang wanita. Maka itu adalah diharamkan dan tidak dibenarkan di dalam Islam. Sekian daripada saya. Terima kasih. Okey, seterusnya kita masuk kepada isu yang kedua, iaitu tentang perancangan keluarga. Okey. Perancangan keluarga yang telah dibahaskan oleh para fuqaha mempunyai tiga pengertian, iaitu yang pertama, mengehadkan bilangan anak dengan bilangan tertentu. Yang kedua, merancang tempoh kehamilan seperti menjarakkan antara dua kehamilan tanpa menghadkan bilangan anak. Yang ketiga, menghilangkan kemampuan untuk hamil atau melakukan proses pemedulan. Jadi ketiga-tiga perkara ini adalah termasuk dalam takrif perbahasan perancangan keluarga di sisi ahli fiqh. Baik. Untuk pengetahuan kalian, Muktamar Fiqh kali kedua yang diadakan di Akademik Pendidikan Islam Kelahiran pada tahun 1968 Masih, dan Majlis Akademik Fiqh Islam telah memutuskan berkaitan dengan perancangan keluarga ni seperti berikut. Pertama ni menyebut Islam menggalakkan pertambahan penduduk kerana pertambahan penduduk akan dapat menguatkan umat Islam. Seperti sabda Nabi SAW, Nabi galakkan kita supaya dapat anak banyak kerana Nabi akan berbangga pada hari kiamat nanti dengan banyaknya umat dia, sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, perancangan keluarga dibolehkan apabila terdapat keperluan mendesak. Keharusan tersebut bersyarat teknik pengguguran yang digunakan itu adalah diharuskan oleh syarak. Itu syarat dia. Tapi macam nak tahu keperluan mendesak ni? Macam mana kita nak tahu ada ke tak keperluan mendesak? Cara nak tahu dia adalah yang menentukan ada keperluan tu atau tidak adalah sebuah jawatan kuasa, yang mana jawatan kuasa ni terdiri daripada pakar-pakar daripada pelbagai bidang. Bidang kedoktoran, bidang kekeluargaan, bidang agama. Jawatan kuasa tu yang menentukan sama ada kita ada keperluan mendesak atau tidak untuk merancang keluarga. Bukannya kita boleh suka-suka rancang sendiri. Yang seterusnya, yang ketiga, Muktamar juga menetapkan bahawa haram gubal undang-undang yang mewajibkan rakyat membataskan atau menghadkan jumlah kelahiran. Itulah dia. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Okey, nama saya Muhammad Syafiq bin Maslin, 18 PI 01011. Okey, seterusnya saya ambil yang ketiga, iaitu pengguguran kandungan. Okey. Pengguguran kandungan ialah mengeluarkan kandungan dari rahim sebelum tiba tempoh bersalin dengan tujuan untuk mematikan kandungan tersebut. Hukum pengguguran kandungan tidak disebut secara langsung di dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW. Apa yang dibicarakan secara langsung ialah pengharaman membunuh jiwa dengan cara yang tidak benar, membunuh anak kerana bimbang kesempitan hidup pada masa yang akan datang, dan pampasan yang wajib dibayar akibat perbuatan jenayah membunuh kandungan atau menggugur kandungan secara tidak benar. Para fuqaha telah membeza pendapat mengenai hukum pengguguran kandungan seperti yang dibincangkan pada masa kini. Okey. Selain yang kita boleh tengok kat sini, yang boleh baca kat sini, saya nak bagi tahu dekat semua ada beberapa pendapat. Senang cakap ada dua pendapat. Okey. Jumhur ulama mengatakan gugur kandungan bayi, maksudnya kandungan kita yang umurnya belum sampai 4 bulan, maknanya belum ditiup roh lagi, belum bernyawa lagi, yang tu dibolehkan. Tapi kalau anak yang ada dalam kandungan tu sudah berusia 4 bulan ke atas, yang tu hukum dia haram untuk menggugurkan kandungan. Tak boleh, melainkan ada kemudaratan. Maksudnya kat sini, melainkan kalau tak buang anak tu yang umur 5 bulan, maknanya dia dah lebih dah 5 bulan. Jadi kalau dia tak buang, mak dia akan meninggal dan sebagainya. So terpaksa buang, yang tu dibolehkan. Okey. Jom kita tengok seterusnya. Seterusnya yang keempat. Yang keempat, mati otak. Okey. Mati dari perspektif syarak ialah perpisahan dari jasad membuat selama-lamanya. Para fuqaha telah bersepakat bahawa kematian bermakna jasad tidak lagi berfungsi dan tidak boleh dikembalikan fungsinya buat selama-lamanya. Mati menurut istilah perubatan ialah terhentinya pusat-pusat penting di bahagian pangkal otak. Jadi secara kekal, di mana ia berperanan untuk mengekal proses pernafasan secara langsung dan tidak mengekalkan proses aliran darah ke seluruh badan. Okay, dan boleh baca di bawah tu sebab masa pun dah tak banyak. Cuma saya nak bagi tahu kat sini, bagi pakar perubatan dan kebanyakan fuqaha, mereka menganggap kerosakan otak menyebabkan sel-sel badan rosak secara keseluruhan dan tidak mampu dipulih adalah menunjuk kematian telah berlaku. Ada sebahagian ulama membenarkan untuk cabut mesin pernafasan. Yang ni saya boleh share dekat dalam kelas, sebab cabut mesin pernafasan ni saya ada pengalaman makcik saya. Ada beberapa orang makcik saya. Saya tak ingat sakit apa, mungkin darah tinggi, tak silap saya yang tu. So kenangan saya dapat berita yang doktor nak cabut mesin. Yang ni memang saya ingat waktu tu saya darjah 6. Jadi saya tengok kat situ, makcik saya terlantar dekat katil tu, hanya bergantung pada mesin sahaja. Ayat tu ingat lagi dekat otak saya. Bergantung pada mesin, kita tak boleh buat apa-apa, melainkan kita kena cabut mesin tu. Dia mungkin cerita yang saya nak cerita ni ada kaitan dengan yang kita nak bincang benda ni. Jadi yang tu yang pengalaman yang saya tengok, bukannya ahli keluarga sini cabut, doktor yang kena cabut yang tu. Seterusnya, euthanasia. Euthanasia ni berasal daripada bahasa Greek bermakna pembunuhan rahmah atau memudahkan kematian. Manakala definisi euthanasia di dalam istilah perubatan pula ialah memudahkan kematian pesakit yang tiada harapan untuk sembuh berdasarkan permintaan dari si pesakit itu sendiri. Seterusnya, jenis euthanasia. Yang pertama, euthanasia aktif, iaitu mempercepatkan kematian seseorang dengan tindakan secara langsung
seperti menyuntik ubatan tertentu yang boleh membawa maut dengan segera. Yang kedua, euthanasia pasif, iaitu mempercepatkan kematian seseorang secara tidak langsung, seperti menghentikan makan, air, ubatan atau prosedur-prosedur yang perlu bagi meneruskan hidup seseorang pesakit. Pesakit ini dibiarkan tanpa sebarang rawatan sehingga mati disebabkan penyakit yang dialami itu sendiri. Yang ketiga, euthanasia secara sukarela, iaitu apabila seseorang yang ingin mempercepatkan kematiannya berdasarkan permintaannya sendiri, sama ada secara lisan atau bertulis. Pembunuhan ramah telah dikaji oleh para ulama dan jawatankuasa yang bertanggungjawab berkenaan isu-isu terkini di beberapa buah negara Islam di Timur Tengah. Secara rasminya, semua pihak bersetuju bahawa Islam mengharamkan pembunuhan ramah. Majlis Fatwa Kuwait pada tarikh 13 Ogos 2001 telah mengeluarkan fatwa berikut berkenaan hukum pembunuhan ramah, iaitu mematikan pesakit dengan apa cara sekalipun adalah diharamkan oleh syarak. Orang yang melakukan perbuatan itu adalah dihukum pembunuh secara sengaja. Nas-nas yang bersumberkan Al-Quran dan hadis secara jelas mengharamkan pembunuhan jiwa dengan cara yang tidak sebenar. Adapun pendapat yang menyebut bahawa pembunuhan ramah ni sama seperti membunuh seekor kuda yang berpenyakit yang tidak boleh dirawat lagi, pendapat tersebut adalah salah dan menjatuhkan kedudukan manusia sebagai makhluk yang mulia. Berkenaan dengan pesakit yang enggan menerima rawatan penyakit yang boleh membawa maut, dia tidaklah dihukum membunuh diri sendiri, kerana kuasa menyembuh itu adalah milik mutlak Allah SWT. Rawatan hanya sebagai ikhtiar yang diizinkan sahaja, bukannya penyembuh hakiki kepada sebarang penyakit. Sehubungan dengan itu, Dr. Yusuf Al-Qardawi berpendapat bahawa euthanasia pasif adalah dibolehkan. Keharusan itu adalah dengan syarat pakar-pakar perubatan bersepakat bahawa pesakit tersebut sudah tidak ada harapan lagi untuk sembuh. Secara kesimpulannya, Islam tidak memisahkan etika dan sistem perubatan seperti mana yang diamalkan dalam sistem perubatan barat. Seorang doktor yang benar-benar memahami Islam secara automatik akan mempunyai etika yang baik dalam rawatan dan seharian hidupnya. Syariat Islam tidak membezakan di antara perlakuan peribadi dengan tugas merawat pesakit. Akhlak dan tingkah laku doktor semasa merawat atau tidak merawat pesakit haruslah sama. Ini kerana matlamat akhir kedua-duanya adalah untuk mendapatkan keredaan Allah SWT. Sekian, terima kasih.